InsyaAllah kita mulai dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, sahabiah yang datang dari merata tempat. Ada yang dari timur, ada yang daripada utara, daripada barat, daripada selatan. Jadi insya-Allah sebahagiannya adalah merupakan sahabat-sahabat kita yang daripada Ansar, sebahagiannya sahabat-sahabat kita yang mungkin daripada FB agaknya lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama tersyukur kepada Allah diberi kesempatan pada malam ni. Malam kita dah menuju kepada 10 malam Ramadan, dan insya-Allah kita akan masuki bulan Ramadan yang pertengahan, dan kita nak kena muhasabah dululah, sejauh mana kita meningkat bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Ramadan pada tahun ini bukanlah sekadar Ramadan macam biasa, tetapi Ramadan yang luar biasa, kerana banyak dah sangat tanda-tanda yang berlaku. Baru-baru ni saya mendengar tentang Gasirah. Gisara ke Gasirah, Global Economic Security Act ataupun National Nisara, National Economic Security Act, yang dengarnya besok nak dilancarkan, nak dibuat. Dengarnya lah. Apa dia benda ni? Ni salah satu dari perancangan international Mulkan Jabariyah ni. Dia nak menguasai ekonomi dunia. Dia nak melancarkan huru-hara dari sudut ekonomi, dan akan berlaku mungkin pertembungan antara bank-bank ni sehingga bank-bank lumpuh habis. Sekarang dah berlaku dah pun. Sebahagian tempat dah berlaku dah di Afrika, ada setengah-setengah di Amerika, tempat sebahagian dah berlaku. Bank terpaksa ditutup, dan hasil daripada itu maka mereka akan membuat sesuatu yang peliknya, iaitu mereka nak kontrol ekonomi. Jadi saya pun tak tahu nak nasihat apa. Nasihat yang paling mudah sekali, kalau ada duit dalam bank, keluarkan, tukar kepada emas, atau beli kambing. Jadi insya-Allah beli kambing, kita boleh beli sama-sama dekat Rimbunan Kasih. Dan insya-Allah kita tak tahu sejauh mana mungkin akan berlaku hacking sehingga menyebabkan bank terpaksa tutup. Dan wallahualam tak tahu, tapi digambarkan sedang dalam proses, digambarkan 1 April besok lah. Jadi insya-Allah walau bagaimanapun apa yang mereka cuba lakukan dan tanda-tanda yang besar yang telah berlaku ni, kita jangan bimbang. Selagi kita bersama Allah, insya-Allah kita akan ada bekalan, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak mulakan dengan ayat surah Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabi'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Qul hazihi sabili, katakanlah inilah jalanku,
Jadi katakanlah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan ini jalan aku. Jadi maknanya ini juga diperintahkan kita untuk cakap. Katakan ni bukan makna cakap saja. Katakan ni makna yakin. Yakinilah. Inilah jalanku. Jalan Rasulullah SAW. Adu'u ilallah, iaitu jalan yang apa? Adu'u ilallah, iaitu jalan mengajak manusia pada Allah. Mengajak manusia pada Allah. Jadi jalan yang dibawa oleh Nabi SAW satu je, iaitu bawa manusia pada Allah. Kalau jalan yang lain, semua mengajak manusia jauh daripada Allah, sehingga hari ini menyebabkan kita terhijab daripada Allah, terhalang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan lain. Kemudian ala basiratin, di atas hujjah. Basirah ni bukti. Basirah di atas keyakinan, di atas pandangan mata hati. Itu. Jadi kita nak berada di atas jalan Allah ini, jalan mengajak kepada Allah ni, jalan menyuruh kepada Allah ini, ialah di atas basirah. Ala basiratin, di atas basirah. Maknanya tak cukup dengan kita tengok dengan mata kasar kita, dengan telinga kita. Tak cukup. Tak cukup dengan kita tengok dalam media aje, tengok dalam apa yang berlaku. Tak cukup. Kena melihat dengan bukti. Bukti itu apa? Basirah. Basirah ni apa? Basirah adalah mata hati, yang mana cahayanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waman taba'ani, dan di sinilah aku dengan tegasnya mengikuti jalan ini. Wa subhanallah, maha suci Allah daripada segala pandangan-pandangan yang lain. Jadi subhanallah ni setengah mufassirin menggambarkan kita tak ikut pandangan mata sahaja macam itu. Kita bebaskan diri kita daripada pandangan-pandangan yang kita kata boleh mengelirukan kita. Sebab mata ni dia boleh menipu kita. Jadi kita melihat dengan pandangan mata hati. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku daripada orang yang mempersekutukan Allah. Jadi pada malam ni sempena dengan program kita hujung minggu ini, iaitu hari ini dan besok insya-Allah, kita ingin sama-sama membincangkan tentang beberapa perkara yang yang penting untuk kita bekalkan diri kita dalam membenting diri kita daripada serangan-serangan musuh. Nak benting diri kita daripada serangan musuh. Jadi Allah SWT akan uji kita dengan musuh. Dan musuh yang paling besar yang ada di hadapan kita ialah mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah, terdiri daripada orang yang mengambil nafsu sebagai Tuhan ataupun dirinya sebagai Tuhan. Jadi syirik kepada Allah ini, syirik ini musuh paling besar, iaitu kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Kita menjadikan ada sesuatu tandingan sama dengan Allah. Itu syirik. Kerana syirik ni dia boleh datang daripada dua tempat, dua punca. Yang pertama, daripada luar. Ada makhluk lain yang kita samakan dengan Allah. Contohnya dunia. Sayang dengan dunia sama macam sayang ke Allah. Sayang dengan keluarga, sayang dengan suami, isteri, sayang dengan anak-anak, sayang dengan harta, sayang dengan pekerjaan, sama macam sayang Allah. Itu syirik. Syirik juga. Yang pertama, syirik yang datang daripada luar, yang kita nampak. Itu sumber syirik. Bila kita menyamakan sesuatu dengan Allah, atau kita percaya kepada satu benda yang lebih hebat daripada Allah. Itu syirik di luar. Yang kedua, syirik yang di dalam. Kita dengan diri kita sendiri, kita dengan nafsu kita, itu pun syirik juga. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita rasa itulah kita punya, itu dah syirik lah. Ujub. Kita rasa kita ujub, kita rasa kita punya, aku yang pandai, aku yang hebat, keakuan. Ini syirik juga. Menyebabkan ujub, menyebabkan takbur, sombong, menyebabkan kita riak. Jadi ini adalah juga syirik. Jadi perkara ini adalah merupakan hijab. Jadi basirah ini ditutup oleh syirik.
Basirah ini yang paling besar ditutup oleh syirik. Jadi syirik inilah perkara yang sebenarnya digembar-gemburkan, dibesar-besarkan oleh Al-Masih Dajjal tenteranya, dan juga sekalian iblis dan syaitan. Dan sebab itulah insya-Allah pada hari ini, mulai daripada malam ni insya-Allah kita akan bincang-bincang, dan insya-Allah esok sepanjang hari kita akan bincang perkara-perkara insya-Allah yang akan menjadi bekalan kita nak kalahkan syaitan, nak kalahkan bisikan syaitan, nak kalahkan serangan syaitan daripada kalangan manusia dan jin, minal jin wal ins. Jadi kita akan bincang macam mana nak kalahkan mereka. Ada di kalangan kita yang sembahyang, puasa, baca Quran, semua hebat, sampai ada yang menghafal Quran. Ada pengalaman kita, ada orang tu dia menghafal Quran 30 juz, dia menghafal lagi hadis, dia study sampai buat PhD. Buat PhD, pergi ke Mesir, study di sini di universiti di Malaysia, pergi ke luar negara, pergi ke Jordan, kan, kemudian study sampai balik sini mengajar. Tetapi dia dibelenggu oleh sihir, dan dia dibelenggu oleh saka. Saka ni dari kalangan jin, tipu daya dia. Tak boleh lepas, tak boleh keluar, tak tahu nak buat macam mana. Di kalangan kita juga ada yang diganggu dengan sihir, macam-macam sihir ada. Kalau kita tengok di tempat kita ni pun ada juga orang nak menyihirnya. Kawan-kawan kita jumpa belalang kepala matanya bulat lah, kan. Ada belalang bukan matanya bulat, kepalanya bulat, macam belon ke apa. Pelesit, kan, sejenis pelesit, dihantar oleh orang. Begitu juga jumpa macam-macam lah, peringkat awal, dan sebagainya, kan. Kita pun ada juga kita sendiri. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah untuk diserang dengan macam-macam. Tu pun bunyi tu signal. Cicak tu signal, kan. Dia bagi signal pada ni, disambut oleh lain. Jadi cicak ni dia bagi signal pada jin dia, kan. Ada sebahagian lah, apa ni, kan. Kalau cicak bunyi, kan, halau dia, kan. Kalau boleh tangkap dia. Kita buat apa nanti dia bunyi, kan. Dia bunyi, dia report kepada siapa-siapalah yang nak report tu, kan. Baik, jadi insya-Allah yang pertama sekali yang kita akan sama-sama belajar ialah berkenaan dengan takdir Allah. Kenapa kita kena saka? Kenapa kita kena sihir? Kenapa kita kena serang? Kenapa kita lemah? Kenapa Allah izin musuh serang orang beriman? Kenapa tengah sembahyang kita tak boleh nak khusyuk? Contohnya susah khusyuk, cuba nak khusyuk tak boleh, kan. Lebih-lebih sangat, lebih-lebih sikit, nanti ada benda lain teringat. Asal kita segar, tinggal benda lain pula. Kalau tak segar, tidur pula, ngantuk pula. Imam baca panjang sangat, kan. Tapi tadi imam baca tak panjang, kan. Alhamdulillah, kalau panjang sikit semua lantuk lah, kan. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan takdir dan benteng kita untuk bersama dengan takdir. Kita akan bincang besok lah, bukan malam ni. Malam ni bincang saya lagi panjang sampai pukul berapa, kan. Malam ni kita nak bagi dia punya dia panggil apa? Executive summary dia, untuk besok lah. Jadi takdir ni berlaku pada kita, tetapi ada hijab kita dengan Allah. Allah bagi kita saka, sihir, serangan daripada jin syaitan, musuh Islam. Allah bagi kita kaya, miskin. Allah bagi kita sakit, sihat. Kita tak perasan takdir daripada Allah. Rupanya di dalam diri kita ada hijab. Ada hijab. Hijab apa? Salah satunya hijab akal kita. Akal kita menghijab kita daripada Allah. Akal kita ni menghijab kita daripada Allah. Kita ingat akal ni bagus dah. Memang akal ni bagus. Tapi rupanya akal kita yang telah korup, yang telah dirosakkan oleh pembelajaran dan pendidikan kita, suasana jahiliyah tadi, akal kita menutup daripada Allah. Melihat sesuatu, kan, tak nampak ini daripada Allah. Kalau kita seorang doktor, seorang tabib, kan, seorang
pakar perubatan, kita tak nampak. Yang kita nampak kita punya kan, ilmu kita, akal. Aku dah belajar dah ni, aku dah belajar sampai pakar, jadi pakar. Jadi kita rasa amal kita berkesan, amal kita berkesan. Sedangkan amal bandingan takdir, mana lebih kuat? Takdir lebih kuat. Takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada masa kita buat tak sembuh-sembuh. Ada masa kita cuba tak dapat. Kita ingat dah okey dah best dah hebat dah, tapi rupanya tak dapat. Kenapa? Kita tak faham hakikat takdir dalam konteks untuk membina kekuatan. Jadi insya-Allah kita akan sentuh besok. Macam mana akal boleh menghijab kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua perkara besar dalam badan kita, dalam tubuh kita, dalam roh kita, hidup kita ni, yang menghijab kita daripada Allah, dalaman. Yang pertama akal kita sendiri. Yang kedua nafsu kita. Ni dua memang daripada kita, bukan daripada luar. Dia akan menghijab kita daripada Allah, sehingga menyebabkan kita tak nampak kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ini kita akan sentuh nanti, insya-Allah. Esok kita akan sentuh. Kemudian bagaimana kita ingin membuka hijab akal dan hati kita tadi, dan nafsu kita tadi, dan bagaimana kita ingin betul-betul mempunyai sifat-sifat orang yang beriman, sebagaimana sahabat-sahabat dulu diuji, diserang dan sebagainya, tapi mereka boleh berjaya mengalahkan nafsu dan mengalahkan akal mereka. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan kita tengoklah, dan hakikat bagaimana kita kata hijab-hijab yang ada di dalam hidup kita, yang menyebabkan kita tertinggal, tak dapat bersama dengan kekuasaan Allah, tak dapat melihat kehebatan Allah, sehingga kita melihat dunia itu. Contoh kita tahu kita kena sihir, kita tahu kita sihir. Sihir ni boleh nampak tak? Kalau pergi jumpa doktor boleh check tak? Tak nampak, tak check, tak boleh, tak nampak kan? Saya ada seorang kawan, Allah izin, perutnya membusung kan? Pelajar sajalah juga, pelajar lah. Sekarang dah jadi, dah kerja, dah berkahwin pun, dah ada anak semua. Masa dia belajar tu, perut dia besar, buncit tu. Kalau kita pernah tengok patung Buddha yang perut buncit tu, macam tu lah, besar tu, macam tu, sakit. Rupanya dia kena sihir apa? Sihir apa dia panggil? Katak puru ke apa? Lebih kurang macam itulah. Kena sihir katak puru, besar macam tu. Ada benda kat dalamnya. Agaknya bendanya wallahualam lah apanya. Jadi apabila berlaku begitu, mula-mula ingat sakit biasa, pergi jumpa doktor, cek semua tak ada apa, tak nampak, tapi perutnya makin besar. Kalau dibiarkan boleh meletup, boleh meletup. Kalau dibiarkan, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi tak nampak, sihir tu tak nampak, tapi fizikal kita nampak, rasa, tapi kita tak boleh nak cek. Doktor tak boleh nampak, tak ada sakit. Ada seorang pula kan, dia makan minum, tak buang air. Air besar pun tak buang, air kecil pun tak buang. Risaulah tak buang air ni kan. Patutnya makan mesti buang air, tak buang air. Anak-anak lagi kecil ni macam tu, umur dia lebih kurang, saya ingat 6 tahun, 7 tahun ataupun 8 tahun, itulah kecil lagi. Jadi makan tak berak, tak kencing, tak berak, tak kencing. Dan perut tak besar macam kawan seorang tadi tu. Kawan seorang tu tak makan, tapi perut dia kembung macam tu kan. Seorang ni makan, minum, tak ada najis. Pergi hospital, bapaknya dah meninggal dunia dah, bapaknya kawan baik juga, orang berak, dah meninggal dunia dah kan. Ayahnya tu, bila ayahnya tu bawa ke hospital, nak check, scan, tak ada apa-apa. Tak ada kata makanan najis berkumpul kat perut, tak ada, tak nampak. Dan dia pun relax je, tak ada sakit apa, tak ada sakit apa. Dari sini kita lihat kadang-kadang kita tak nampak hijab akal, hijab akal ataupun hijab dari sudut nafsu tadi. Jadi ini kita akan bincang insya-Allah, macam mana kita nak sama-sama melihat perkara tersebut, dan akhirnya insya-Allah mudah-mudahan dengan kefahaman kita itu, kita akan dapat melihat diri kita dengan kacamata iman basirah. Sekarang ni kita tak nampak lagi dengan kacamata iman, kita nampak pun mungkin nampak begitulah kan.
Jadi itu antara perkara yang kita akan sama-sama membincangkan. Dan kemudian apa solusi-solusinya, insya-Allah. Antara solusinya kita akan berikan kefahaman-kefahaman tentang hakikat asbab dan musabbib. Hakikat sebab. Kita nak faham sebabnya apa, asbab ni. Nak merawat diri kita, nak merawat tu asbab. Menyembuhkan itu musabbib punya, Allah punya. Kita nak faham apa konsep asbab, apa macam mana musabbib yang memberikan sebab. Kita akan bincang. Kemudian antara solusi-solusi yang kita akan tengok ialah bagaimana keadaan mereka yang diberikan kekuatan sehingga dia boleh menyerah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan kemudian berharap pada Allah. Bergantung pada Allah, menyerah, bergantung dan berharap. Ini semua senjata mukmin. Kita ingat senjata ni keris. Kita ingat senjata ni silat, fizikal. Kita ingat senjata kita ni fizikal. Rupanya senjata mukmin ialah apa yang ada dalam hati kita. Dan dia lebih hebat dan lebih besar daripada senjata fizikal. Senjata fizikal. Rupa-rupanya tawakal tu senjata yang ampuh, yang kuat. Menyerah pada Allah tu senjata yang ampuh, yang kuat. Rupa-rupanya ikhlas tu senjata yang besar yang Allah akan berikan. Kenapa senjata? Kerana dengan asbab, ikhlas, menyerah pada Allah, tawakal kepada Allah, redha, sabar, dan kemudian berharap pada Allah Ta'ala. Rupanya itu senjata nak kalahkan segala jenis serangan saka dan sihir, segala jenis serangan-serangan yang ada di luar, termasuklah ekonomi, bencana alam, semua tu. Saya jumpa dengan seorang soleh. Saya tanya dengan dia macam mana pandangan tentang akhir zaman ni kita akan diserang macam-macam, 5G lah, macam-macam. Rupa-rupanya dia kata dalam Quran dah ada dah, Allah sebut ada ayat-ayat yang akan menutup pandangan musuh daripada kita. Ada ayat-ayat. Dan tuan-tuan guru pun ada yang dah suruh amal. Maknanya sekiranya kita mengamalkan ayat-ayat demikian sebagai doa, sebagai doa kepada Allah, maka Allah akan mustajabkan doa, musuh tak nampak. Jadi dia kata kalau tempat itu markas, amalkan ini. InsyaAllah kita akan bagi pada orang yang tinggal di markas. Dan baca. Nanti kita di rumah pun baca. Dan insyaAllah musuh tak nampak. Musuh tak nampak. Ada ayat-ayatnya, ada doa-doanya yang memang tuan-tuan guru baca. Semua itu bukannya ayat tu yang berkuasa, dah Allah, tapi syariat menyuruh kita berusaha. Baik, jadi kita akan insyaAllah tengok hakikat-hakikat senjata hati. Jadi hati ni dia bukan hanya sekadar sesuatu yang kita nak hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tingkatkan iman kita dan sebagainya, tempat kita berinteraksi dengan Allah dengan amalan rohiyah, amalan hati. Tapi rupanya hati ini setiap sifat tadi itu senjata. Di akhir zaman dia merupakan suatu senjata yang mana senjata itu sebenarnya akan menyebabkan pertolongan Allah datang. Jadi asbab kepada pertolongan Allah datang lebih daripada yang lain, lebih daripada yang lain, insya-Allah. Sebab tu yang Allah gambarkan tentang kekuatan yang sebenar pada raja, iaitu hati-hati yang ada pada diri kita. Jadi semuanya insya-Allah kita akan bincang, kita akan menyingkap tentang pandangan-pandangan, bermula dengan pandangan sunnah Rasulullah SAW sendiri tentang hakikat bertawakal, contohnya hakikat yang kita sebut tadi. Dan insya-Allah kita akan bincang bagaimana nak menjadikan perkara tersebut, nak faham perkara tersebut sehingga akhirnya dia menjadi satu yang cukup kuat untuk kita membina diri kita. Macam saya sebut, bagaimana diingatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hadis kalau tak silap saya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bagaimana apabila Dajjal keluar, maka dia akan menyeru semua syaitan datang ke dia. Semua syaitan akan datang bersama dia. Tak kira lah yang namanya Ifrit ke, yang namanya Pontianak ke, yang namanya apa ni Gondorua ke, yang namanya Toyol ke,
yang namanya apalah, kalau kat Malaysia ni banyak begitu kan. Tak kira apa, semua akan pakat-pakat bersama dengan Dajjal. Dan Dajjal akan mengarahkan semua jin-jin itu untuk pergi ke rumah-rumah mukmin. Jadi pada masa itulah sekiranya kita ada serangan-serangan yang ada pada kita, sihir ke, saka ke, apa sahaja yang menyebabkan kita ini akan menjadi lemah, maka ketika serangan datang pada masa itu, Dajjal keluar tadi, maka ketika itulah kita akan dapati kita tewas. Sebab tewas bukan sebab Allah tak sayang kita, tapi sebab kita memilih jalan untuk berada dalam kelemahan. Kita pilih untuk lemah, kita pilih biarkan saja kan? Malahan kadang-kadang timbul putus asa dalam diri kita, putus asa daripada rahmat Allah. Dah berubat macam-macam, pergi tempat sana sini, pergi tempat sana sini, jumpa ustaz sini, jumpa ustaz sana, jumpa macam-macam. Tapi kesilapannya bukan ustaz tu, bukan doa yang dibagi. Kita sendiri membiarkan diri kita untuk kita ni tidak diberikan kesembuhan oleh Allah pada masa tu. Kenapa? Ada perkara-perkara dalam hati kita ni yang tak kena. Ini kita akan bincang. Kita akan bincang. Kita pergi jumpa ustaz, pergi Darul Syifa contohnya. Ya ustaz, tolonglah saya rasa sikit tak sedap. Ustaz membaca ayat doa sebagainya. Kita lega sikit, alhamdulillah lega sikit. Balik rumah kena pula. Jadi dia takkan habis lah. Takkan kita nak duduk kat Darul Syifa sepanjang masa tak pergi kerja kan. Macam ada seorang daripada kawan kita pergi buat umrah di Mekah kan. Buat umrah di sana, kata tak ada, tak sakit. Sebelum ni migraine lah, sakit macam-macam. Bila tak ada, Allah izin pergi umrah dah hilang dah, saka sihir dah hilang. Rupanya saka sihir bukan hilang, saka sihir tak boleh masuk ke situ, tinggal kat Sempadan, tinggal kat airport kat Sempadan, kat Jeddah tu. Tunggu bila lah tuan aku nak balik. Dia pergi ke Mekah tadi, memang tak boleh masuk kan? Dia tak boleh masuk, dia jadi setan, dia masuk habis. Dia pun tak berani nak masuk. Orang tawaf. Jadi yang pergi umrah dia masuk sihat. Bagus. Dia pun cakap, bagi mesej kata, alhamdulillah saka saya dah tak ada ustaz, saya punya saka dah tak ada, sihir saya dah sembuh, saya sihat dah ni, minum air zam-zam tiap-tiap hari macam makanya kan. Alhamdulillah kata. Tapi tak perasan saka duduk kat luar. Naik kapal terbang sampai kat sini Malaysia, kena semula. Pening kepala balik. Pasal apa ni, padahal dah tak ada dah ni kan. Duduk kat Mekah je lah kali itu kan. Jadi solusinya bukan pada Mekah, solusinya bukan pada umrah, solusinya bukan pada ustaz bomoh ke, bukan. Solusinya bukan pada bersandar dengan amal kita, bersandar dengan amal. Solusinya kita dengan Allah. Allah yang bagi sakit, tentu Allah ada ubatnya. Allah yang menyembuhkan. Ini kita nak faham. Konsep ni kita kena faham. Bukan faham tau, kita nak jadikan darah daging. Jadikan darah daging. Ini insya-Allah kita akan bincang. Kemudian antara solusi-solusi yang kita bincang ialah kita bagaimana untuk sama-sama menghayati Ismul Azam. InsyaAllah kita akan bincang. Ismul Azam ni ialah nama-nama Allah yang agung. Macam mana nak menghayati nama-nama Allah yang agung. Jadi insya-Allah kita akan bagi beberapa panduan untuk mengamalkan nama-nama Allah yang agung. Bukan zikir kita tu yang menyembuhkan kita, tak. Allah yang menyembuhkan kita. Zikir kita tu nak dekat dengan Allah, nak kenal Allah, nak rendah pada Allah, nak yakin dengan Allah, nak menyerah pada Allah, nak bertawakal pada Allah, dan nak bersama-sama dengan kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan bincang juga tentang zikir-zikir Ismul Azam. Ismul Azam kita akan bincang insya-Allah, dan kita akan bincang tentang bagaimana zikir-zikir itu boleh mendekatkan kita dengan Allah. Kita faham hakikatnya, hakikat zikir tadi. Bila kita faham hakikat zikir, insya-Allah kita boleh menghayatinya. Bila kita menghayatinya, itu menjadi cahaya untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Jadi zikir-zikir yang diamalkan oleh semua para anbiya, para rasul,
Zikir yang diamalkan kita akan bagi banyak sebenarnya Ismul Azam ni, tapi kita akan bagi mana kemudian kita akan ceritakan dia punya hakikat dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bila kita bincang yang itu, kita faham, kita sebut nama Allah, kita sayang ke Allah. Kita sebut nama Allah, kita menyerah pada Allah. Kita rendahkan diri pada Allah. Kita bergantung pada Allah, bersandar pada Allah, bergantung, bersandar, kita berharap pada Allah. Itulah senjatanya. Pergantungan pada Allah, penyerahan pada Allah, mengharap pada Allah, ar-raja. Kemudian tawakal, bergantung, bersandar pada Allah. Ini semua senjata-senjata. Tetapi ia tidak ada pada hati yang tak kenal Allah. Tak ada. Pada hati yang tak kenal nama Allah tadi, asma Allah, Ismul Azam, tak kenal. Kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, tapi kita tak kenal. Bila kita tak kenal, maka kita baca seolah-olah macam kita bermain-main. Allah gambarkan dalam Quran, ma qadarallahu haqqa qadri. Mereka tidak meletakkan Allah kepada satu yang betul sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Ilah. Jadi kita nak sama-sama bincang insya-Allah, dan akhirnya mudah-mudahan kita akan dapat buah-buah daripada Ismul Azam itu. Kita nak hidup bersama Ismul Azam. Macam mana nak mengamalkan Ismul Azam, kita akan hidup bersama Ismul Azam insya-Allah, dan kemudian mudah-mudahan kita akan makin kenal Allah, makin dekat Allah, dan barulah dapat anugerah. Contoh, kita dah 10 hari bulan 9 hari ke 10 hari? Masuk hari ke 10 masuk hari 10 Ramadan. Baca Quran. Orang tak habis lagi, kita tak habis cepat. Kita pasal imam kita special dia lipat bumi ni imam cepat dia orang tak sampai lagi, kita sampai dah. Apa nak cakap tak? Okey, anugerah. Contoh benda paling asas sekali kita nak dekat Allah apa? Mula-mula sekali setelah beriman, setelah yakin, nak ibadah, nak dekat Allah ni, pintu. Kalau macam kemah ni nak masuk surau pintu apa pintu nak jumpa Allah ni, nak masuk kepada Allah ni? At-taubah, taubat. Berapa ramai di kalangan kita yang berdosa? Semua ada dosa. Saya pun ada dosa. Semua ada dosa. Berapa ramai di kalangan kita yang bertaubat, istighfar? Semua bertaubat. Tapi kita tahu tak apakah dia anugerah Allah pada orang yang bertaubat? Orang yang bertaubat ni apa anugerah dia? Ni kadang-kadang kita tak perasan. Kita ingat kita bertaubat, dah okey dah. Astagfirullah, astagfirullah. Ada seorang makcik tu, dia nak kena potong kaki dia. Doktor yang nak jaga dia, kita punya sahabiah kata, beristighfar pada Allah, minta pada Allah. Baca istighfar banyak-banyak. Dia baca sebelum 3 hari sebelum kaki kena potong, dia baca 5,000 kali istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, 5,000 kali sehari dia baca minimum. Tak nak kaki kena potong, sambil-sambil makan ubatnya sebagainya kan. Lepas tu Allah izin masuk hari ketiga, doktor yang nak potong tu, KKM lah, doktor KKM tukang potong. Doktor yang bukan KKM ni tukang nak beri ubat. Jadi dia tengok dah sembuh, Allah izin sembuh, nak kena potong lah. Dia punya isi semua dah gangrene dah, apa semua dah nak kena potong lah, dah ready untuk potong lah. Jadi dia masuk hospital 3 hari sebelum dipotong hari ketiga. Jadi duduk dulu hospital, nak bagi darah stable ke, darah tinggi sebagainya. Tiba-tiba sihat, istighfar 5,000 kali sehari minimum. Ya Allah, ampunkan aku minum makan gula banyak sangat. Ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ingat dia suka minum manis-manis agaknya lah kan. Menjahanamkan tubuh badan sendiri contohnya kan. Atau macam-macam lah. Baik. Jadi kita istighfar, kita bertaubat. Apa tanda Allah Subhanahu Taala bagi hadiah? Sebab kalau kita buat baik, kita beramal, tentu Allah akan bagi hadiah, pasti. Allah ni maha kaya. Apa hadiah Allah bagi orang yang taubatnya diterima oleh Allah? Agaknya apa? Apa Najib? Agak Najib. Apa hadiah? Najib ada di sini ke ada tempat lain? Saja je tanya dia. Hadiah bagi orang yang bertaubat yang Allah bagi, antaranya ialah mahabbatullah. Siapa yang istighfar,
Siapa yang bertaubat, menangis, minta sungguh-sungguh, bertaubat sungguh-sungguh, menyesal. At-taubah nadamah. Taubat itu menyesal. Nabi kata kan. Jadi menyesal sungguh-sungguh. Apa hadiah Allah bagi orang bertaubat? Dia sayang ke Allah. Tiba-tiba sampai satu perasaan mahabbatullah. Dia rasa sayang pada Allah. Taubat kita boleh buat, istighfar 1000 kali, boleh rancang sama-sama semua banyak. Tapi cinta pada Allah tu, sayang Allah, boleh kita dapat tak? Tak boleh. Itu anugerah Allah. Sayang ke Allah tu anugerah. Jadi orang yang bertaubat, dia akan sayang pada Allah, sehingga dia akan tinggalkan dosa dia. Menyesal, tak mau dah, aku tak nak buat dah. Kawan-kawan duk keliling kat dia, keliling minta, ajak dia macam-macam. Marilah sama-sama kita buat dosa ni. Marilah sama-sama. Dia bagi, aku belanja kau, aku bagi. Hati dia dah sayang ke Allah, dia tinggalkan, tak mau. Itu tanda taubat kita diterima. Maksudnya Allah bagi hadiah. Setiap yang kita lakukan, Allah akan bagi hadiah. Allah akan bagi hadiah. Jadi ini antara contoh. Jadi kita dah Ramadan ke-10 dah ni, nak masuk 10 ni. Apa hadiah yang kita dah dapat? Apa hadiah yang kita dapat? Contoh hadiah taubat, kita makin sayang ke Allah. Kalau hati kita makin hari makin sayang, makin hari makin sayang pada Allah, maka maknanya Allah Ta'ala dah bagi anugerah pada kita. Engkau dah menyesal dengan dosa engkau, menyesal dengan maksiat mungkar engkau, menyesal dengan benda yang tak elok tadi, maka aku anugerahkan kau perasaan cinta kepada aku, cinta pada Allah. Maka cinta itulah yang akan menyebabkan kita lebih lagi. Sebelum ni nak bangun malam pun susah, oleh kerana cinta ke Allah. Apa tanda cinta pada Allah? Mudah nak zikrullah, mudah ingat Allah, mudah, makin mudah. Sikit-sikit kan, ada setengah-setengahnya sampai peringkat kan, nak tutup mata tidur tak boleh, pusing sana, nak tidur sebab lepas isyak nak tidur lah kan, niat nak bangun malam, tidur tak boleh, dah bangun sembahyang tak jadi tidur. Kenapa? Teringat ke Allah. Ya Allah, ya Allah, aku ni tidur ni Ramadan ni, aku tidur ni, besok lepas Ramadan aku dah tak ada, dah rugi, inilah masa aku nak dekat Allah ni. Tak boleh tidur dia, bangun sekejap-kejap tersedar, pukul apa? Pukul 10.30 tidur, belum pukul 12 lagi tidur. Pukul 11, setengah jam bangun. Lah pukul 12 tak tahan, pukul 12 dia bangun terus, mandi, bersihkan diri dia, solat, zikir, Quran sampai subuh. Lepas subuh selalunya ngantuk tidur. Lepas subuh tak boleh tidur juga, teringatkan Allah. Ini Allah campakkan cinta dia, mahabbatullah, kepada orang yang bertaubat. Jadi kalau kita bertaubat ni, Allah bagi. Tapi kalau kita masih sayang dengan dosa kita, nama taubat dengan istighfar. Kita istighfar, kita baca apa-apa yang kita kata, tapi hati kita masih sayang kat apa? Maksiat kita, Allah tak bagi, sayang kat dia. Ini contoh. Ini contoh. Jadi Allah SWT ni dia maha hebat, dia akan bagi kepada kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan kita bincangkan, InsyaAllah. Bagaimana anugerah Allah. Kita bukan nak sekadar beramal, tapi kita nak rasai sekali apakah dia anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga akhirnya insya-Allah mudah-mudahan kita akan semakin baik. Dan Ismul Azam tadi, dan insya-Allah di situlah pertolongan Allah kepada kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada masa yang sama kita akan melihat tentang beberapa wasail, wasail apa, jalan-jalan yang ditunjukkan oleh para ulama kita tentang bagaimana perkara yang kita boleh buatlah. InsyaAllah kita akan ada rujukan kitab, kita akan buat kitab insyaAllah, itu rujuk sikit hadis-hadis Nabi untuk besok. Untuk besok malam ni tak boleh lama-lama kan, kita nak bagi tu. Tapi malam ni ada assignment bagi mereka yang nak mengikuti daurah Binting Mukmin ini. Daurah Binting Mukmin ni ialah, daurah ni apa, seminar, macam seminar lah. Bagi yang mengikuti, saya nak minta malam ni kena buat amalan sikit. Apa amalannya? Senang aja. Nombor 1, kita bertaubat pada Allah. Bacalah istighfar, berapa banyak pun tak apa.
sebelum baca istighfar, kan, ambil sembahyang betul-betul, sungguh-sungguh, kan, sungguh-sungguh, sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kalau kena sembahyang lebih pun tak apa. Lepas tu istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam hati minta pada Allah supaya esok Allah bukakan pintu hati kita untuk mendapat maksima perbincangan. Maksima. Minta. Kenapa? Kerana kita bimbang dosa kita, keaiban kita, kehinaan kita. Kita bimbang kan perkara-perkara yang hina ada pada kita ni, yang Allah murka, Allah halang hidayah besok. Orang lain dapat, kita tak dapat. Kita bimbang. Jadi datang kat sini ni, dah datang ni, dah alhamdulillah dah. Jauh datang. Ada yang naik bas, kan? Ada yang naik motor, ada yang naik kereta, kan? Jalan kaki tak ada lah, kan? Jalan kaki tak ada. Kalau ada jalan kaki tu hebat lah. Bukan hebat apa, hebat tenaganya. Kuat. Datang jauh dah, alhamdulillah. Jadi minta ampun ke Allah. Jadi malam ni bertaubat. Kenapa? Esok kita nak belajar sesuatu yang akan insya-Allah dengan izin Allah menjadi sumber kekuatan kita dengan Allah, dan insya-Allah menjadi senjata kita nak berhadapan dengan kesesatan yang dibawa oleh Dajjal. Termasuklah saka dan sihir. Sebenarnya bukan saka sihir saja, hatta kita berdepan dengan Dajjal pun ada dia punya tu, ada. Jadi nak sebut kat sini, insya-Allah malam ni mulakan dengan istighfar, bertaubat. Kenapa taubat? Kita minta, ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku ada ni, dosa aku, kelemahan aku, maksiat mungkar aku, kehinaan yang ada pada aku ni, ya Allah, janganlah kau jadikan asbab untuk aku tak dapat apa-apa. Minta ke Allah. Itu nombor 1. Bertaubat. Jadi malam ni sebelum tidur ke, bangun tidur ke, tengah malam ke, dekat surau ke, dekat tempat kita tinggal ke, kat mana saja, solat sunat taubat 2 rakaat. Dan lepas solat tu minta pada Allah, istighfar, ya Allah, janganlah jadikan kelemahan aku, keaiban aku, kehinaan aku, rawasib jahiliyah, dosa-dosa aku, kejahilan aku, dan segala perkara yang kau hina pada aku ini, ya Allah, janganlah kau jadikan penghalang kepada apa dia? Nombor 1, kepada hidayah Allah, hidayahmu ya Allah, kepada taufikmu ya Allah, kepada inayahmu ya Allah, kepada rahmatmu ya Allah, barakahmu ya Allah, nusrahmu ya Allah, ma'unah dan karamahmu. Minta supaya Allah tidak menghalang. Kita minta ke Allah. Bila kita minta, Allah kan Maha Pemurah, Allah bagi. Allah akan bagi. Kemudian yang kedua, kita minta supaya Allah jadikan majlis kita ni singkat, pagi, petang, malam tu mungkin singkat, insya-Allah. Kita minta supaya Allah berikanlah cahaya kekuatan supaya aku boleh beramal. Sebab malam esok kita akan sama-sama buat, kita akan sama-sama baca dan amalan, insya-Allah, untuk kita nak cuba latih diri kita buang apa yang ada kat kita. Kita bukan merawat, ini bukan merawat, kita rawat diri kita bersama Allah, kita sendiri. Tapi kita baca sama-sama secara jama'i, baca sama-sama, tapi kita rawat sama-sama. Jadi kalau ada yang keluar, ada yang apa, kita potong, kita cantas. Jadi sebelum kita buat rawatan tu, kita akan bagi amaran lah. Wahai jin dan syaitan yang ada di dalam tubuh badan manusia, hamba-hamba Allah ini, maka engkau keluarlah sekarang, bertaubat pada Allah, masuklah Islam. Sekiranya engkau tidak keluar dan sekiranya engkau dicantas sebagainya, maka janganlah engkau salahkan. Kita akan mengucap bersama-sama, kita akan sama-sama membaca doa sama-sama, kita buat. Jadi kalau dia tak keluar juga, dia ada juga, ketika kita baca, sekiranya Allah izin dia keluar, maka dia akan dicantas. Kita doa macam itulah, dia tak boleh masuk lah. Kita bagi nasihat dulu. Ni sekarang ni pun saya bagi nasihat ni. Kalau ada jin dan syaitan yang ada di sini, yang dalam tubuh-tubuh badan yang ada, sama ada dalam bentuk sihir dan saka,
bertaubatlah kepada Allah. Kamu nampak kawan-kawan kamu keliling Islam ni, pergi ikut dia, bertaubat. Kalau tidak akan dicantas. Jadi kita dah mula perang ni sekarang ni, dah isytihar ni, dah declare. Jadi nak tidur malam ni, minta tuan-tuan puan-puan, minta nak tidur malam ni, baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Kita dah declare war ni. Sebab besok kita nak segar besok, supaya besok kita faham konsep yang kita bincang ni. Kalau tak nanti besok sakit kepala lah, apalah sebagainya kan. Tapi tak apa, kalau sakit kepala besok kita tolong tampar kan. Kat mana sakit? Kita tolong tampar kan. Jadi malam ni kita bertaubat pada Allah, kemudian kita minta pada Allah SWT supaya ya Allah janganlah jadikan dosa aku semua tu sebagai penghalang. Boleh. Kemudian kita akan baca amalan dan sebagainya insya-Allah. Untuk amalannya malam ni, boleh tak saya minta semua yang nak bersama besok, selain daripada solat hajat, solat taubat dan hajat tadi, baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Boleh? Cuba ikut perlahan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Kalau boleh baca 1000 kali. Kalau panjang sangat bi rahmatika astaghith, bacalah bi rahmatika astaghith tu. Mungkin bacalah 100 kali ke, ikutlah. Lepas tu penat, baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Besok kita akan bincang ya hayyu ya qayyum. Malam ni baca je, tengok apa kesannya. 1000 kali. 1000 kali. Kalau tak boleh baca, mungkin ada gangguan kat kita, minta kat Allah tolong. Sebelum baca, bacakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebelum baca, kalau tak boleh baca rasa macam ngantuk ke apa, a'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim. Kalau siapa yang tahu maksurat, baca ayat-ayat maksurat yang mula. A'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Kemudian baca ayatul kursi. Lepas tu ya hayyu ya qayyum. Kalau panjang sangat bi rahmatika astaghith tadi, kalau tak ingat apa, baca ya hayyu ya qayyum tadi cukup. 1000 kali. Boleh tak? Boleh. Ini daripada siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini daripada Imam Al-Ghazali. Dia mengamalkannya. Salah satunya ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Kalau terlebih ke terkurang boleh, tak apalah, tapi kalau boleh 1000 kali. Kemudian kalau kita rasa ada kekuatan dan kita rasa ada gangguan, boleh baca doa qul. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Ini doa ni. Nanti kita masukkan dalam grup punya tu. Ada kan? Kita ada grup kan? Kita kan? Kita masuk. So baca berapa kali? 100 kali. 100 kali. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Baca 100 kali. Kita tengok apa jadi. Besok kita akan cerita dia punya hakikat dia. Kita akan cerita dia punya ilmu dia. Malam besok kita baca apa jadi. Kita tengok ada beza tak. Mana tahu kita baca sebelum ni baca saja, tapi lepas ni kita baca dengan ilmu, dengan kenal Allah tadi. Maka mudah-mudahan kita baca yang malam besok dia ada kesan yang lebih baik. Dan dia bukan kata terus habis, sakit dah, ada lagi
kecuali betul-betul Allah cabut lah, memang Allah izinkan. Ini bulan Ramadan jadi kita baca, amalkan amalan kita tu, insya-Allah baca tiap-tiap malam sampai sihir tu habis, sampai saka tu habis. Nanti kita akan beritahu kaedah dia macam mana. Tapi malam ni mula macam tu je dulu, macam tu je. Kalau kita berada di bangunan baru, mungkin akhwat akan duduk di banglo kan, tempat baru ataupun yang sahabat-sahabat akhwat ni akan duduk di kemah. Ada duduk kemah ni? Ada? Macam tak ada je kan. Ada duduk kemah kan, dekat bawah greenhouse ke mana-mana. So mulakan masuk rumah tadi dengan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Dekat rumah mana-mana pun kita baca 3 kali. Duduk mana pun baca 3 kali. Tempat baru terutamanya lah baca. Jadi kalau ada nak kacau pun, insya-Allah dia tak boleh kacau. Allah akan lindung kita, insya-Allah. Kemudian kalau panjang sangat tak biasa dengan bismillahirrahmanirrahim tu, dekat mak surat ada Lepas ni tengok kejap mak surat ada dia punya tu bacaan tu. Kalau kata panjang sangat tak ingat ke apa, letih sangat, balik tiba-tiba je letih, tiba-tiba nak tidur tak nak baca, kantuk tu maknanya memang tak bagi dia usaha tak nak bagi kita baca kalau dia lawan. Kalau tak boleh juga bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Hak ni kena buat. Senang, bismillahirrahmanirrahim 41 kali. 41 kali baca juga. Hak ni paksa sebelum tidur, supaya malam ni kita mudah bangun. Kalau boleh berwuduk lah, kalau boleh. Ini assignment untuk malam ni lah. Assignment untuk malam ni sebelum kita pergi makan sekali ni. Okey, ada soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada senang je kan. Saya ulang balik. Nombor 1 apa? Siapa ingat? Semua hufaz belaka, tak catat apa pun. Semua hufaz semua. Istighfar, solat taubat, istighfar. Berapa kali istighfar? 1000 kali saya cakap tadi. Ada lain lagi? Istighfar tu saya kata berapa banyak boleh, tak apa. 1000 baguslah, 1000 baguslah. Jadi kemudian ya hayyu ya qayyum. Kalau boleh ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ini memang doa ni mustajab. Rasulullah sebut salam. Ya hayyu ya qayyum ni nama Allah. Kita akan bincang besok. Apa ya hayyu ya qayyum ni? Dia punya hakikat kita akan bincang besok. Jadi bila kita baca dengan hati kita lain dengan kita baca malam ni, kita baca saja. Besok baca dengan hati ni lain, tak sama. Kemudian kita baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Itu memang ada dalam hadis sahih. Memang Nabi kata siapa baca doa mustajab. Sebab tu saya kata kita latih dulu malam ni. Kalau boleh 1000 kali. Kalau tak boleh panjang sangat ni, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. 1000 kali. Hak ni jangan lepas. Istighfar tak apa lagi. Tapi istighfar menyesal masa sembahyang tu, minta ke Allah, dan lepas tu baca ya hayyu ya qayyum. Kalau nak solat lain, solat hajat sebagainya boleh. Tapi kuncinya apa? Kuncinya ya Allah, janganlah jadikan kelemahan aku, keaiban aku, dosa aku, segala benda yang kau tak suka pada aku ni ya Allah, jahilnya apa, semua sekali janganlah ya Allah, tolonglah ya Allah. Jangan jadi penghalang kepada hidayahmu, taufikmu, inayahmu, rahmatmu, barakahmu, nusrahmu, ma'unah dan karamah. Ayo minta ke Allah. Bila kita minta ke Allah tu, mudah-mudahan rendah diri kita tu, besok insya-Allah tak ngantuk, mudah-mudahan. Okey. Kemudian kalau ada anak-anak kan, nak malam ni baca anak-anak takut anak-anak pula kena pula ganggu ke apa, maka baca, niatkan pada anak-anak, baca sama-sama. Tutup bismillahirrahmanirrahim, ajak dia baca. Baca bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca itu. Itu boleh baca lah tu. Saya ngantuk nak tidur. Okey, insya-Allah lah. So itulah sikit sebanyak untuk malam ni, sekadar sedikit mukadimah ringkas. InsyaAllah esok kita akan ada majlis ni. Kita akan bangun pagi, kalau ada solat berjamaah.
Kalau siapa yang nak buat tahajud, boleh buat tahajud, boleh buat di sini. Mereka kata kita tak baik tak buat secara berjemaah, buat masing-masing, asing-asing. Kita merayu ke Allah, minta ke Allah. Ini bulan Ramadan, Allah buka pintu rahmatnya, Allah buka pintu barakahnya. Kita minta ke Allah. Kemudian esok insya-Allah kita akan solat subuh, kita akan baca maksurat sama-sama. Siapa yang tak pernah baca maksurat tu, kita akan tunjukkanlah maksuratnya, boleh baca sama-sama. Lepas tu insya-Allah pukul 9 tu kita akan mula, insya-Allah. Sahur pukul berapa? AJK makanan. Sahur berapa? Ada sahur? Ada. Siapa AJK makanan ada? Sahur pukul apa? Oh, untuk yang tidur sini lah kan. Yang tidur luar dia makan sedap kat mana-mana kan. Pantai Sirin ke apa ke. Pantai Sirin tu jangan pergi kat lautnya, sudah ada kat darat je kan. Apa namanya, pukul apa? 5 pukul 5. So pukul 5 sahur. So pukul 5 sahur insya-Allah. Kita makan apa yang ada lah. Kita pun tak tahu apa yang ada, makan apa yang ada insya-Allah. Baik, insya-Allah kita tangguhlah doa kita. Doa atas kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ada murid ikut lah. Ada murid. Ada murid. Ada murid. Okay, insya-Allah. Ada pendaftaran? Ada. Kat mana? Depan rumah banglo. Okey, depan rumah banglo tu ada satu buku kertas. Minta siapa yang tak tulis tulis nama lah. Kita nak tahu berapa orang aja. Jadi nak penyediaan makanan apa semua senang So tempat ni Ashraf Rahman. Ni AJK pendaftaran. Salah seorang wakil lah. So apa-apa jumpa dia. Kalau yang perempuan siapa? Yang perempuan? Kak Lina Nur Perempuan siapa? AJK. Yang nak refer nak tanya-tanya apa ke? No ada no. Ada no kat no lah kita. Lelaki ni. So apa-apa boleh tanyalah. Nak tidur mana ke apa ke kan. Ialah yang dah biasa tak apa. Yang baru first time datang mungkin tak tahu nak tidur kat mana kan. Nampak semua gelap aja kan. Nak tidur sini kan kena halau pula kan. Jadi tanya-tanya. Laki-laki, perempuan semua di banglo. Perempuan bagi banglo lah kan. Kita di sinilah dengan kat mana-mana yang ada yang boleh. Tapi jangan jauh-jauh sangat lah. Takut tak jumpa nanti. Dekat sini je. Sebab gelap kan, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.